Ini perkara yang diajar di dalam agama kita, bagaimana untuk membolehkan satu manusia ini ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hubungan kita dengan Allah ini sangat penting. Sangat penting untuk menguatkan jiwa kita menghadapi kesusahan dunia ni. Sangat penting kita ada hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini dapat menghadapi segala macam cubaan di dunia ini dengan kekuatan jiwa kita. Tuan-tuan, jadi ini kempen yang Nabi bawa supaya manusia ketika itu dengar. Yang baru Nabi bawa. Tuan-tuan, Abdullah bin Salam ni, bismillah. Isyak lambat kan? Sikit ya. Nabi. Ada satu orang lelaki nama dia Abdullah bin Salam. Tadi Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Salam ni tuan-tuan, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Abdullah bin Salam ni ataupun kunyah dia Abu Yusuf. Dia ni Abdullah bin Salam ni, dia ni orang Yahudi asalnya. Dia ni keturunan Yahudi. Dalam Yahudi dia ulama, orang alim ulama alim. Tapi dia masuk Islam. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni cerita dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kata Abdullah, lamma qadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Dia kata bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, masa tu Abdullah bin Salam tak Islam lagi. Dia masih lagi dalam agama dalam Yahudi. Dia kata lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi datang ke Madinah, Nabi Muhammad SAW datang Madinah, ihtafalan nasu ilaihi qila qadima Rasulullah. Dia kata bila Nabi datang Madinah, ihtafalan nasu ilaihi, orang ni pakat kumun Nabi, kumpul Nabi. Orang besar datang, orang mulia, orang tahu dia Nabi, kumpul. Ihtafalan nasu ilaihi, berkumpul manusia kepada Nabi ni. Dan mereka kata qadima Rasulullah datang. Adalah riwayat Imam Tirmizi 3 kali sebut qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Salam kata, bila dia dengar macam tu, fajitu fin nasi la unzura ilaih, maka aku pun pergilah kepada manusia yang kata macam tu kat orang-orang ramai kata yang Nabi datang ni. Tujuan apa? Supaya aku nak tengok, liunzira ilai, aku nak tengok yang mana satu yang kata Rasulullah ni. Dia tak nak tengok lagi Rasulullah. Dia dengar cerita. Sebab Abu Yusuf, Abdullah bin Salam ni, dia satu orang yang knowledgeable. Dia satu orang yang ada ilmu. Bukan orang tak ada ilmu. Dia orang cerdik dia orang ada ilmu. Dia kan ulama ketika Yahudi. Dia baca Taurat, dia baca Injil, dia tahu apa cerita Taurat, dia tahu apa cerita Injil, dan dia tahu dalam Taurat ada cerita akhir nanti ada satu orang Nabi datang. Injil sebut, Taurat sebut. Dia baca kitab-kitab ni, dia ada ilmu, dia ada maklumat tentang ni semua. Dia baca kitab-kitab lama ni. Maka dia kata fajitu fin nas, aku datang pada manusia ni la unzira ilai, kerana aku nak tengok yang mana satu ni Rasulullah, yang mana satu Muhammad. Betul yang ini Muhammad yang disebutkan di dalam Taurat? Betulkah ini Ahmad yang disebutkan di dalam Injil? Maka kata Abdullah, aku pergi tengok. Dia pergi kepada orang ramai ini. Falammastantu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila aku pergi tengok, falammastantu, dia kata bila masa aku pergi tengok wajha Rasulullah, wajah Nabi, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ta'ala, fa'araftu, dia kata maka aku tahu, maka aku nampak, dia kata anna wajhahu laisa biwajhil kadzdzab. Bila aku tengok muka Muhammad ni, bila aku tengok muka Rasulullah, dia kata aku tahu ini muka bukan muka orang nipu ni. Ini muka bukan muka orang bohong. Ini muka bukan muka orang cakap terberak. Dan kita tengok, uish, aku tengok muka dia, aku tahulah ni orang baik. Dia kata macam itulah. Dia kata bila dia kata aku tengok wajahnya, falammastantu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tengok wajah Nabi Muhammad ni, Rasulullah ni ketika mana tu dia belum Islam lagi. Fa'araftu anna wajhahu laisa bimisli wajhil kadzdzab.
Aku tahu ni muka ni bukan muka orang menipu. Ini bukan muka orang menipu. Tuan-tuan, yang ni penting kita kena ambil sikit lah. Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, sama ada kita sedar ke tak sedar, Allah ni dia campakkan pada wajah setiap manusia ni, terutama orang-orang soleh ni, tanda soleh pada wajah seseorang. Simahum fi wujuhihim asaris sujud, kan Allah katakan surah Hujurat. Diberikan kepada mereka ini tanda pada wajah mereka ini kesan sujud. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi orang dia tengok Nabi, dia nampak muka orang soleh. Muka orang soleh ni kita boleh kenal tuan. Bukan tanda asaris sujud tu tanda hitam dahi, tak. Bukan itu tanda. Tapi sebahagian ulama kata itu, wallahu alam, mungkin sebahagian bukanlah salah kan, bukanlah masuk tanda hitam ni dah ada tanda hitam tu nak buat macam mana. Kok kalau tak ada pergi buat ambil batu Karbala tu hatu-hatu nak bagi buat tu lain cerita kan. Tapi nak bagi tahu ni muka orang soleh ni, simahum fi wujuhihim min asar sujud, dia ada tanda orang yang sujud. Jadi muka orang soleh ni dia ada tanda dia. Tak semesti dengan tanda hitam yang kita kata orang tu nampak ada hitam ni, oh ini hitam okey, hak strike mana strike? Strike tu game lain. Dia buat 3 jalur tu kan. Itu game lain tu kan. Tapi tak asal tuan-tuan. Tanda hitam tu sebahagian ulama, sebahagian tabi'in, anak murid kepada sahabat, sebahagian tabi'in, ulama-ulama salaf, mereka sebenarnya tak suka kalau mereka ada tanda kesan hitam di dahi. Mereka tak suka. Sebab apa? Sebab dia kata khair laula hadza. Dia kata lebih baik tak ada lah benda ni. Sebab apa? Sebab bimbang nanti jadi riak. Bimbang jadi riak. Tapi kalau aku dah ada nak buat macam mana? Takkan ni operate buah. Dia ya Allah. Ini semua. Tapi bukan itu semata-mata tanda orang soleh. Tapi muka orang soleh ni, Allahu Akbar, dia ada, orang tengok muka orang soleh ni, dia nampak tanda muka dia orang soleh. Abdullah bin Salam bila dia tengok, dia kata aku tengok Muhammad fa'araftu anna wajhahu laisa bimisli wajhil kaza. Aku tengok ni muka bukan muka orang nipu ni. Ni muka ni bukan muka orang nipu. Tuan-tuan, ni. Jadi Abdullah kata bila dia jumpa dengan Nabi, dia kata ini bukan muka orang nipu. Dan dia dengar, dia kata fakana awwala ma takallama fihi intiqam. Dia kata benda pertama yang Nabi cakap bila dia jumpa dengan Muhammad, dia tengok ini bukan muka orang menipu ni. Dan Nabi ni bila ramai orang tunggu dia ramai ni, fakana awwala, maka adalah benda yang pertama Nabi sebut, ma takallama fihi intiqal. Di dalam pertemuan itu Nabi pesan kepada manusia, simple je. Ramai-ramai duduk kumung dia ni, khadimah Rasulullah, Rasulullah datang ni, Rasulullah datang. Jadi Nabi dia ramai orang, crowd ni ramai datang jumpa dia. Nabi kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia ni termasuklah yang muslim, termasuk yang bukan muslim. Semua dia bagi tahu. Semua dia bagi tahu. Masa tu Abdullah bin Salam belum Islam lagi. Abdullah bin Salam pun tahu juga. Nabi kata afshus salam, sebarkanlah salam, bagi salam. Jumpa dengan orang, assalamualaikum. Woi, 3 kali dah jumpa ni bagi salam lagi. Tak apa, sunnah Nabi. Jalan pusing seorang, jumpa pula assalamualaikum. Jalan pula assalamualaikum. Agak-agak lah, jangan sampai kamu kata gila-gila. Tapi Nabi sebut afshus salam, sebarkan salam. Kadang-kadang cikgu jumpa dengan pelajar, dia tak nak bagi salam. Awak lah bagi salam, saya awak nak murid. Tak. Siapa jumpa, siapa dulu bagi salam. Yang itu sunnah Nabi. Sebab tu Nabi Muhammad SAW, sahabat kata tak pernah sempat dia orang nak bagi salam kat Nabi. Nabi akan bagi salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dulu sebelum Islam datang, Arab ni dia bagi juga, ada greeting jugalah. Tapi selalunya Arab kata sabahul khair, selamat pagi Arab. At'amallah, mudah-mudahan Allah bagi kau makan. Ini Arab kata. Sabahaka, selamat pagi kau. Ini ucapan-ucapan yang selalu disebut oleh Arab kata gitu. Tapi Nabi datang bawa Islam, Nabi kata afshus salam, assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu. Abdullah bin Salam ni dia ulama Yahudi. Dia tahu benda yang Nabi sebut ni benda yang baik. Sebab dalam ilmu dia, yang dia tahu dalam Taurat dan Injil, orang Yahudi tu dia bagi salam.
Yahudi kata shalom alaikum. Shalom. Dia guna salam juga. Shalom alaikum. Shalom. So, dia macam ada makhraj lain sikit. Shalom alaikum. Dia macam kita assalamualaikum. Dia dah dulu lagi. Shalom alaikum. Yahudi. Jadi Abdullah bin Salam kata, ini betul ni, kita cakap bohong ni. Betul, bagus. Kedua Nabi kata, selepas Nabi kata sebarkan salam, Nabi kata wa at'imut ta'am. Bagi orang makan. Bagi orang makan. Maka tuan-tuan, siapa yang ada rezeki lebih, siapa yang ada duit lebih, siapa yang ada nak cari ikut sunnah Nabi, nak cari keberkatan dalam hidup, nak mudah urusan dia, bagi orang makan. Lepas ni buat giliran. Malam ni rumah Tok Imam dulu, Selasa mau Tok Bilal. AJK semua tu. Cukup seminggu rolling pula. Tu buat lawak lah kan. Tapi Nabi pesan beri kepada orang makan. Maka kita faham tuan-tuan, kalau kita ni nak bagi kuat kita punya jiwa, nak bagi kuat masyarakat kita ni, nak bagi kuat orang kita ni, orang Islam kita ni, pertama sekali bagi salam. Bagi salam ni maksudnya hulurkan kedamaian. Jangan duk cari pasal dengan orang lah. Tu maksudnya. Jangan cari pasal dengan orang. Hulurkan kedamaian. Assalamualaikum tu kita nak buat baik dengan orang. Biasa kita bagi salam ni, kalau kita tak suka orang tu, kadang tak bagi salam, kita lari lah. Tapi kalau kita bagi salam Assalamualaikum, kita menghulurkan tali persaudaraan dengan dia. Pertama. Yang kedua Nabi kata bagi orang makan. Ini baik untuk kita. Kemudian Nabi kata wasil arham, dan hubungkan silaturahim. Jangan putuskan silaturahim. Tuan-tuan, kod lama dah tak berhubung dengan adik-beradik, boleh ke? Kod lama dah bergaduh dengan jiran sebelah, Ki Hayam ya. Ki Hayam serama kita dia sembelih. Allah marah kita tak. Cubalah cari jalan supaya erat akan ni sambungkan balik silaturahim. Ini sunnah Nabi. Kemudian Nabi kata yang ada kaitan dengan yang kita nak sebut malam ni, Nabi kata wasallu. Nabi kata dan kamu solatlah. Wan nasu niyamun. Ketika mana manusia tidur, tadkhulul jannah bisalam. Nabi kata sallu. Semayang kamu. Wan nasu niyam. Ketika mana manusia lain mereka tidur, tadkhulul jannah bisalam. Nanti kamu ni akan masuk dalam syurga dengan sejahtera. Tuan-tuan, jadi kesimpulannya tuan-tuan, kalau kita ni nak bagus dalam hidup kita ni, kalau kita ni nak ketenangan, kita nak sejahtera, kita nak kehidupan yang seperti mana yang kita nak, tapi tak dapat lagi ni. Kadang-kadang rasa tak tenang, rasa ada kurang di mana-mana ini tuan-tuan. Antara cara yang Nabi pesan kepada kita, kalau kita nak bagus dalam hidup ni, pertama sekali kita nak kena berdamai. Pertama sekali bagi salam, jangan percaya pasal orang, jaga kita punya mulut dan sebagainya, berdamai pertama sekali. Yang kedua, jangan kedekut. Ada rezeki makan sama-sama, tak ada rezeki kita makan rezeki orang. Untungnya ya, sama-sama kita. Jangan kedekut. Walaupun manusia ni Allah kata iza massahul khairu manua. Manusia ni bila Allah uji dia dengan kebaikan, dia jadi kedekut manusia ni. Tapi Nabi kata kalau kamu nak bagus dalam hidup, pertama sekali berdamai. Yang kedua, jangan kedekut. Yang ketiga, berhubung baik di antara adik-beradik, jiran tetangga dan juga orang semua. Bukan setakat dengan kita saja, bukan Islam pun kita kena berbaik juga. Sebab kita ni dengan orang kafir, orang bukan Islam, kita masih juga kena berhubung. Boleh tak kita berurusan dengan orang bukan Islam? Boleh. Nabi Muhammad SAW bila dia hijrah daripada Mekah pergi Madinah dengan Sayyidina Abu Bakar, tak tahu jalan ni, lorong tikus ni tak tahu, sebab jalan yang utama semua kena blok dengan Yahudi dengan musyrikin. Terpaksa cari jalan-jalan yang lorong-lorong tikus yang orang tak tahu untuk pergi ke Mekah. Siapa yang tahu jalan ni? Ada satu orang lelaki nama dia Abdullah bin Uraikid. Dia ni bukan Islam. Nabi ambil khidmat dia, tolong tunjuk jalan supaya boleh pergi Madinah. Maksudnya kita boleh ambil khidmat orang yang bukan Islam. Dan kita pun boleh nak berbaik-baik dengan orang bukan Islam, sampai satu tahap jangan sampai dia ganggu akidah kita.
Ini pun perlukan huraian yang besar. Okey. Jadi tuan-tuan, kita perlu berdamai, jangan kedekut, eratkan silaturahim, dan yang paling penting sekali ialah kita ini sallu wan nasi niyam. Solat ketika mana manusia sedang tidur. Maksudnya kita ni hubungan kita dengan Allah Jalla wa Ala. Yang ini satu perkara yang tidak mesti kita jaga kalau kita nak hidup dengan bagus ketika, kalau kita nak hidup dengan baik ketika kita dalam hidup. Tuan-tuan, kenapa Nabi kata sallu wan nasi niyam? Kenapa Nabi kata semayalah kamu ketika mana manusia sedang tidur? Siang pun kita kena solat juga. Tapi Nabi kata kenapa solat ini istimewa? Kenapa solat ketika orang tidur tu istimewa? Sebab solat ataupun sembahyang semasa orang tidur ni tuan-tuan, dia ada rahsia dia. Selain daripada afdalus solat, utama solat yang utama ba'dal faridah, selepas solat fardu ni, solat pada waktu malam ini ikhlas kita kerana Allah, tidak kerana siapa-siapa. Kod sekali-sekala lah. Kod pak mentua datang dari sini tengok mentua datang ke, dan tengok kita bangun. Sekali-sekala tu tak apalah, kod miss kan. Tapi selalunya solat tahajud, qiyamul lail ni kita bangun orang tak tahu. Kok kata bila kita bangun kita pasang mic, bangun setaman semua. Pasang tu lain cerita pula. Sebab tu solat malam ni afdal kalau kita buat sendirian. Kita buat sendirian. Sebab ini membentuk hubungan kita yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya sama-samalah. Kita didik kita ini supaya kita ini buat pakar. Terutamanya bangun pada waktu malam. Terutamanya kita bertahajud. Dan saya yakin tuan-tuan pun duk amal juga benda ni. Kalau duk amal ni, sama-sama kita istiqamah amalkan benda ni. Kerana benda ni baik. Ada memberi kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Kalau kata kita belum lagi start, sama-sama kita kuatkan semangat kita. Kena cuba bangun. Cuba bangun. Boleh buat di awal malam, di tengah malam dan juga di hujung malam. Kalau nak bangun yang di hujung malam ni, yang paling afdal ni, hujung malam lah, yang dekat-dekat subuh ni, kena tidur awal sikit lah. Kalau tidur lambat, payah nak bangun. Mesti kadang-kadang sampai lepas. Kalau pukul 4.30 baru tidur, macam mana nak bangun pukul 5? Susahlah sikit kan. Tapi cubalah kita tidur awal sikit untuk kita bangun malam. Sebab apa? Di sinilah sumber kekuatan satu orang Islam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan segala apa yang kita baca ini dapat beri kebaikan kepada kita dan kita istiqamah dengan apa yang kita buat ini. Saya mohon maaf jika sekiranya ada yang mungkin tidak begitu efisien waktu saya terang ni. Mudah-mudahan segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelemahan kekurangan itu juga daripada Allah di atas kelemahan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Boleh ayat yang mukadimah khutbah dengan anak itu. Yang mana? Nahmadu